Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam Wadah Panglima. Terima kasih atas tontonan tuan-tuan, puan-puan semua. Seperti biasa, sebelum kita teruskan dengan topik kita pada malam ini, diharapkan anda dapat tekan butang like dan juga subscribe channel ini. Okey, pada malam ini kita akan membicarakan tentang kewujudan terowong di Bukit Melaka. Apakah ia sekadar retorik ataupun benar-benar wujud? Sebenarnya kalau kita lihat ramai yang telah memperkatakan tentang kewujudan terowong ini, bukan cerita baru yang dimainkan pada zaman ini, tetapi pada 20-30 tahun lepas memang cerita ini telah kedengaran diperkatakan di Melaka. Ada juga yang mengatakan terowong ini menghubungkan antara Bukit Melaka dan juga Bukit Pipi ataupun Bukit Saint Paul dengan Bukit Saint John. Ada juga yang mengatakan terowong ini menghubungkan Bukit Melaka dengan Pulau Besar. Apapun, ia hanyalah sekadar pandangan. Sejauh mana kebenarannya kita masih belum dapat membuktikan. Dan kalau kita lihat, Kerajaan Akbar itu memang jelas mencatatkan pezim dalam usaha untuk menjalankan kajian mencari kewujudan terowong ini bukan ditemui. Mungkin tajuk akhbar itu mengelirukan, tetapi dalam isinya memang jelas menyatakan pezim sedang dalam usaha mengkaji, menjalankan kajian dan berharap supaya terowong ini ditemui. Sebenarnya kalau kita melihat rekod-rekod ataupun apa yang telah dilakukan oleh Kerajaan Melaka satu ketika dahulu, kita pernah menandatangani satu perjanjian bandar berkembar dengan Lisbon pada 1984 kalau tak silap saya, Januari 84. Selepas pada itu, sekumpulan penyelidik daripada Lisbon telah dibawa ke Melaka yang diketuai oleh dua orang profesor, iaitu Profesor Viana de Lema dan juga Profesor Antonio Moura. Dua profesor ini bersama kumpulan penyelidik mereka telah datang ke Melaka dan juga menjalankan kajian tentang tinggalan Portugis di Melaka, dan mereka juga terlibat dalam usaha mencari terowong di Bukit Melaka. Namun kita tidak mendengar apa-apa perkembangan berkaitan terowong. Apakah terowong yang diperkatakan ini benar-benar wujud ataupun sekadar retorik? Kita pun tidak melihat laporan yang telah sejauh mana kebenaran terowong, keberadaan terowong ini kita tidak pasti. Tapi kalau kita melihat daripada peta-peta lama yang telah dicatatkan oleh penulis-penulis Portugis, kita tidak terlihat adanya sebarang terowong. Jadi kita boleh simpulkan bahawa pada ketika penjajahan Portugis di Melaka pada 1511 hingga 1641, tiada terowong kalau berdasarkan pada peta-peta yang Portugis hasilkan. Tiada terowong. Namun wujud persoalan lain. Apakah terowong yang diperkatakan ini sebenarnya telah wujud pada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi? Ada kemungkinan. Kalau kita melihat secara logiknya, sebuah kerajaan yang agak besar, sebenarnya kita terikat dengan pembacaan yang agak terkebelakang berkaitan Melaka. Kita melihat Kesultanan Melayu Melaka sebuah kerajaan biasa-biasa. Cuma pada pandangan saya sebenarnya itu adalah satu tanggapan yang salah. Kalau kita melihat Portugis, Tommy Pires sebenarnya meletakkan Melaka bukan setara tetapi lebih baik daripada Venice. Kita tahu Venice sebuah pelabuhan yang agak masyhur di Eropah ketika itu, dan Tommy Pires
mengatakan sesiapa yang memerintah ataupun mentadbir Melaka ketika itu sebenarnya sedang mencukik Venice. Kenyataannya agak simple, tetapi kalau kita hurai satu persatu, kita kaji apa yang dicatatkan, sebenarnya Melaka lebih hebat daripada Venice. Ketika itu Venice memang sebuah pelabuhan yang agung di Eropah, dan mereka mengatakan Melaka sebenarnya lebih baik daripada apa yang mereka lihat di Venice. Itu adalah hakikat yang perlu kita terima. Dan sebuah kerajaan yang mempunyai empayar yang agung, empayar yang hebat, pelabuhan yang masyhur ketika itu, menghubungkan perdagangan antara timur dan barat. Apakah Melaka tidak mempunyai struktur pentadbiran ataupun struktur bandar yang baik? Ada kemungkinan terowong telah wujud pada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Kalau kita lihat catatan yang dibuat oleh Eridia, memang menyatakan bangunan-bangunan yang ditemui ketika Portugis menjajah Melaka, kebanyakan bangunan yang terdapat di kota Melaka ketika itu mempunyai bangka ataupun mempunyai ruang bawah tanah. Dan Eridia juga menjelaskan bahan binaan yang digunakan adalah jenis bahan binaan yang tidak mudah terbakar, kalis api. Itu merupakan satu teknologi yang terdapat di Melaka ketika itu. Gudang-gudang makanan, simpanan bahan-bahan perdagangan telah wujud ketika itu di bandar pelabuhan Melaka. Dan ada kemungkinan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka mempunyai bilik simpanan ataupun bangka ataupun terowong. Dan apakah terowong ini terletak di Bukit Melaka ataupun mungkin di kawasan-kawasan yang lain? Itu satu persoalan yang boleh kita fikirkan. Kita melihat bagaimana sebuah kerajaan kita digambarkan dalam buku-buku sejarah kita, sebenarnya kerajaan Melaka bukanlah sebuah kerajaan yang hebat. Malah beberapa Perdana Menteri sebelum ini pernah menyatakan kerajaan Melaka berperang dengan Portugis menggunakan keris, menggunakan tombak, menggunakan lembing, berlawan dengan Portugis yang menggunakan meriam dan pistol. Amat dangkal sebenarnya. Apa yang tercatat itu tidak benar, apa yang pemahaman yang mereka jelaskan kepada masyarakat tidak benar. Kerajaan Melaka berperang dengan Portugis bukan dengan keris, bukan dengan lembing, tetapi kita telah mempunyai teknologi persenjataan yang hebat ketika itu. Bagaimana Hang Tuah membeli ubat bedil di Rom, sebuah kerajaan lain. Bagaimana Portugis mencatatkan kita mempunyai 6,000 ke 8,000 pucuk meriam. Dan apakah meriam-meriam ini disimpan ataupun meriam-meriam ini telah dirampas ataupun sebilangan meriam-meriam ini telah dibawa oleh kerajaan Melaka yang berundur. Dan apa yang menarik sekali, Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sebuah rumah bergerak yang mempunyai roda besar yang ditarik oleh gajah. Rumah bergerak ini adalah hadiah perkahwinan sempena perkahwinan anak Sultan dengan kerajaan Pahang ketika itu. Bayangkan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sebuah rumah bergerak yang boleh bergerak yang mungkin kita tidak pasti sejauh mana apakah rumah ini menghubungkan antara Pahang dengan Melaka, ataupun mungkin rumah ini disediakan untuk menyambut kedatangan menantu Sultan dari Pahang. Begitu hebatnya teknologi yang telah wujud di Melaka ketika itu. Dan apakah
Melayu Melaka ketika itu tiada kemampuan untuk membina terowong, sedangkan gudang-gudang bawah tanah pun mereka boleh bina dengan bahan yang kalis api, persenjataan yang hebat, malah rumah pun boleh bergerak. Apa mungkin tidak sukar untuk mereka membina terowong? Dan biarlah isu terowong ini dijalankan ataupun disahkan oleh pihak yang lebih berwajib ataupun lebih berkemampuan, iaitu Perbadanan Museum Melaka ataupun PEZIM. Biarlah PEZIM menjalankan kajian, sama-sama kita doakan agar kewujudan terowong ini dapat dibuktikan kepada umum, dan semoga dengan kehadiran terowong ini dapat membongkar kelak sejarah Kesultanan Melaka yang telah digelapkan oleh penjajah. Sama-sama kita doakan semoga dengan kewujudan terowong ini kelak dapat membantu kita untuk terus membina kejayaan di masa hadapan. Itu sahaja ulasan pada malam ini. Saya mengharapkan pandangan, saya mengharapkan komen para penonton sekalian. Sudilah komen di ruangan komen supaya kita dapat lebih terbuka, lebih berbincang secara lebih baik sebenarnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat semua, kerana tetap terus menonton Wadah Panglima. Terima kasih.